Assalamualaikum adik-adik. Hai semuanya, apa kabar? Sudah sedia dengan mata pelajaran pendidikan Islam hari ini? Okey, mari kita bersama-sama menadah tangan untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa tahu hari ini kita akan belajar topik apa? Ya, InsyaAllah hari ini kita akan belajar topik ibadah, iaitu perkara-perkara yang membatalkan solat. Kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran nanti, Ustazah nak murid-murid semua dapat menyenaraikan perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, pada slide ni kita lihat apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, baca bersama-sama Ustazah. Okey, yang pertama, berulang-ulang menggerakkan anggota badan dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Anggota-anggota yang besar sahaja seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Contohnya, apabila tangan kita gerakkan secara sengaja berulang-ulang berturut-turut sebanyak 3 kali, kita sudah pun terbatal solat. Jadi, sekiranya antara murid-murid ni ada tabiat menggerakkan anggota ketika solat, cuba disiplinkan diri untuk kekal tenang dari segi perbuatan. Sebab apa? Sebab solat ni kita kena tenang. Mana boleh bergerak sana, bergerak sini. Jadi, apabila bergerak dikuatiri akan membatalkan solat kita. Okey, setakat ni faham tak? Faham? Okey. Kita lihat yang seterusnya. Di sini Ustazah akan terangkan mengenai 11 perkara yang membatalkan solat. Okey, kita tengok slide sama-sama. Perkara pertama, berkata-kata dengan sengaja. Okey, sekiranya murid-murid pernah bercakap di dalam solat sebelum ni, maka tinggalkanlah perbuatan tersebut. Kerana apa? Kerana ia akan membatalkan solat kita. Lama lagi Kupin. Masa sembahyang, mana boleh cakap? Okey, kita tengok perkara yang kedua, meninggalkan rukun. Siapa tahu apa itu meninggalkan rukun? Ustaz, rukun solat ada berapa? Ada yang boleh jawab? Ipin. 13 Ustaz. Masya Allah, betul. Rukun solat ada 13 semuanya. Andai tertinggal salah satu rukun, solat kita akan terbatal. Tapi kita orang pun dapat 12 je. Batallah solat kita selama ni. Sebab dah tertinggal satu. Betul tu. Contohnya, selepas membaca Al-Fatihah, kita sepatutnya rukuk. Tetapi kita terus sahaja sujud. Jadi di sini, siapa boleh beritahu Ustazah dan kawan-kawan, adakah solat itu terbatal atau tidak? Adam? Ya, betul. Jawapannya terbatal. Sebab apa terbatal?
sebab kita meninggalkan rukun solat dengan sengaja. Okey, tengok slide. Kita teruskan dengan perkara yang ketiga. Terkena najis pada badan atau pakaian ataupun tempat solat. Sekiranya badan atau pakaian kita ataupun tempat solat terkena najis, maka solat kita akan terbatal. Perkara yang keempat ialah terbuka aurat dengan sengaja. Contohnya, terbuka aurat kaki seorang wanita itu ketika solat dengan sengaja, maka solatnya akan terbatal. Okey, untuk perkara yang kelima ni, kita baca sama-sama. Ikut Ustazah. Makan atau minum dengan sengaja. Batal atau tidak jika kita makan atau minum dengan sengaja? Bagus. Ya, batal. Okey, Ustazah bagi contoh. Siti menelan air liurnya yang bercampur dengan gula-gula yang cair ketika sedang solat zuhur. Maka di sini akan terbatallah solat Siti. Sebelum Ustazah teruskan lagi, setakat ni ada apa-apa soalan? Kalau tiada, kita lihat perkara-perkara yang membatalkan solat yang seterusnya. Okey, tengok slide yang seterusnya. Okey, perkara yang keenam, ketawa sehingga terkeluar suara. Solat kita akan terbatal jika kita ketawa sehingga terkeluar suara dengan kuat. Seterusnya, hilang ingatan kerana gila ataupun pitam ketika solat. Jika kita pitam ataupun gila ketika solat, maka akan terbatal solat kita. Okey, seterusnya perkara yang ke-8, berpaling dada dari arah kiblat. Siapa boleh beritahu Ustazah apa itu berpaling dada dari arah kiblat? Tiada yang tahu? Okey. Contohnya, Huda terkejut mendengar guru. Lalu Huda palingkan dadanya dari arah kiblat. Maka di sini Huda terbatal solat. Kita teruskan dengan perkara yang ke-9. Berubah niat, ubah waktu atau jenis solat. Okey, contohnya. Mengubah niat. Tukar solat asal lah. Murid-murid mengubah niat daripada solat zuhur kepada solat asar. Ataupun mengubah solat fardu kepada solat sunat. Maka terbatal solat murid-murid semua. Okey, perkara yang ke-10 ialah berhadas. Okey, contohnya kita berhadas kecil ataupun kita berhadas besar ketika solat, tidak kisahlah. Kita terkencing, terkentut, maka solat kita akan terbatal. Dan perkara yang terakhir iaitu perkara yang ke-11, murtad. Apakah itu murtad? Ada yang tahu? Okey, murtad ialah keluar daripada agama Islam. Jika keluar daripada agama Islam, maka batallah solat sebab murtad. Begitulah 11 perkara yang membatalkan solat. Ustazah harap murid-murid dapat memahaminya dan cuba mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan solat dan
sama-samalah kita menjaga solat. Baiklah, sekian sahaja daripada Ustazah. Terima kasih kerana meluangkan waktu untuk kelas online kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.